Hello everyone. Video 7.5 kita akan teruskan dengan superposition of waves. Superpositions of wave itu menggambarkan progressive wave yang superpose. Okay, di mana kita faham progressive wave tu adalah travelling wave, di mana gelombang yang bergerak. So, bila kita ada dua gelombang yang bergerak dan mereka interact, maksudnya kat sini adalah superposition. Bermaksud kita nak tengok apakah kesan penghasilan dua progressive wave yang superpose. Okay, superposition tu nama lain dia adalah interaction, berinteraksi. Bermaksud dua progressive wave yang berinteraksi, apa kesan dia? Okay, jadi bawah 7.5, kita akan tengok principle of superposition. Kita akan belajar state the principle of superposition. Maksudnya syarat-syarat untuk perlanggaran berlaku bagi dua progressive wave untuk membentuk dua jenis interference. Interference ni bermaksud interfere. Dalam maksud Melayu, bahasa Melayu, interfere tu bermaksud macam campur tangan. Interfere ni adalah macam interfere is the same as the macam campur tangan lah. Okay, dalam bahasa Melayu dia campur tangan. Okay, bermaksud apabila dua progressive wave mereka superpose, kita nak tengok kesan dia pada constructive interference. Interference tu maksudnya campur tangan dalam bahasa vocab Melayu, ataupun interference ni can be as name as superposition ataupun interaction. Bermaksud tiga vocab yang sama. Okay, superposition sama saja vocab dengan interference. Okay, dan sama juga vocab dengan interaction. Okay, jadi sebenarnya progressive wave yang superpose boleh menghasilkan sama ada constructive ataupun destructive interference. Constructive kita akan tengok nanti, di mana kalau tengok pada vocab dia, construct tu bermaksud membina. Okay, construct ni adalah membina. Bermaksud campur tangan gelombang yang membina each other. Okay, nanti kita akan fahamkan apa konsep bagi konstruktif. Kalau destructive pula, vocab dia datang daripada destruct, iaitu musnah. Okay, bermaksud campur tangan yang memusnahkan. Okay, so itu adalah LO yang pertama. Dan yang kedua, kita akan use satu equation bagi standing wave. Okay, standing wave ada dia punya persamaan. Okay, dalam 7.4 kita tengok progressive wave equation. Okay, jadi sekarang kita akan berkenalan pula dengan standing wave punya equation. Okay, di mana dua persamaan untuk progressive dan standing wave ni agak berbeza. Kalau standing wave equation dia diberi sebagai y for displacement bersamaan 2a cos kx darab dengan sin omega t. Okay, nanti dalam video saya akan lebih lanjut jelaskan apa maksud A, K, X, Omega dan T. Okay, dan yang ketiga, kita akan membuat comparison antara subtopik 7.4 iaitu progressive wave and then 7.5 standing wave. Okay, so kita akan buat dalam satu table untuk membuatkan perbezaan antara dua jenis wave tersebut. Okay, jadi kita akan tengok pada LO yang pertama, which is to state the principle of superposition. Okay, jadi kita kena faham dahulu apakah itu maksud superposition. Okay, so superposition. Okay, ataupun vocab lain dia adalah interference. Okay, apakah maksud interference atau superposition? Dia bermaksud interaction. Okay, interaction apabila dua atau lebih daripada wave. Okay, syarat dia kena dua. Sebab kalau dia seorang, dia just individual, dia tak boleh interact dengan siapa-siapa. So, interaksi itu memerlukan dua individu. Ibarat kalau kita kata kita nak berkomunikasi, kita kena cari kawan. Kita tak boleh berkomunikasi seorang-seorang. Nanti cakap macam orang gila. Orang kurang sioman. Interaction memerlukan dua orang.
Okay, so maksudnya gelombang juga memerlukan 2 ataupun lebih gelombang. Okay, so here it says 2 or more wave. Okay, khusus wave di sini adalah merujuk kepada progressive wave dalam subtopik 7.4. Okay, bermaksud bila mana dia nak interact antara dua gelombang, gelombang kedua-duanya perlulah bergerak. Jadi dia kena ada progressive wave yang superpose. Okay, jadi syarat dia at least 2 progressive wave. Okay, jadi bila dia bergerak, okay, so di mana wave ni in motion, dia ada syarat-syarat dia. Bermaksud kalau 2 progressive wave ni dah interact, dia orang dah berjumpa each other, ada syarat-syarat dia untuk perjumpaan tersebut. Okay, apa syarat dia? Yang pertama adalah kedua-dua wave ni perlu berada dalam medium yang sama. Okay, in the same medium ataupun same region. Okay, contoh kalau gelombang satu bergerak dalam udara, gelombang kedua juga kena bergerak dalam udara. Baru dia boleh interact. Okay, itu adalah syarat dia. Okay, dan kalau salah satu tu in the water, another progressive wave juga must be in the water. Okay, itu maksudnya syarat dia untuk dia interact. Okay, jadi kenapa diorang kena interact? Kenapa 2 progressive wave ni nak interact? Adalah sebabkan dia nak produce a resultant wave. Okay, to produce resultant wave. Okay, ibarat apa analoginya? Ibarat dua orang sahabat baik yang sedang berbincang. So dua orang sahabat tu adalah ibarat 2 wave. Dia sedang berbincang. Bila berbincang tu kena ada interaction. Okay, bila dia berbincang the same region tu mungkin ibaratkan kita berjumpa face to face. So dua orang kawan baik dia berbincang berhadapan bersemuka. To produce resultant wave tu mungkin kita boleh analogikan dia sebagai untuk menghasilkan satu idea yang bombastik, any idea lah. Jadi bila dua orang ni berjumpa interact pada bersemuka secara fizikal, dia akan menghasilkan satu idea yang bombastik lah. Okay, so itu adalah maksud interference. Okay, jadi macam mana kita nak kaitkan dengan principle of superposition? Okay, bila kita dah faham apa maksud superposition maupun interference, kita boleh kaitkan dengan the principle of superposition of wave. Okay, jadi khusus untuk the principle of superposition of progressive wave, okay, dia punya keyword yang pertama adalah sekali lagi apabila 2 atau lebih gelombang ini masih refer kepada progressive wave. Okay, dan syarat tadi adalah dia bergerak dalam region yang sama. Okay, ini adalah keyword yang pertama. Okay, keyword yang kedua, mereka perlu menghasilkan a resultant wave. Okay. Okay, jadi the resultant wave tersebut, kita ambil satu kuantiti pada wave. Gelombang tu signifikan dia pada dia punya displacement. Okay, jadi kalau kita bayangkan ocean wave, okay, maksudnya gelombang air. Kita bagi contoh gelombang air. Kita boleh gambarkan satu kuantiti besar ataupun kecilnya. Progressive wave tu adalah dengan kuantiti displacement. Okay, bermaksud ketinggian gelombang dia. Okay, so kita nak fahamkan konsep bagi prinsipal superposition ni adalah pada aspek displacement. Okay, jadi kita fokus pada resultant displacement yang terhasil daripada dua interaksi of two progressive wave. Okay, jadi resultant displacement bagi gelombang yang terhasil pada mana-mana location, okay, adalah is the same as the vector sum, maksudnya hasil tambah individual displacement. Dia individual displacement at
that point. Okay, so saya highlightkan keyword dia kat sini sebenarnya superposition ni, principle of superposition tu nak berkhusus tentang aspek displacement. Okay, jadi bila mana dua ataupun lebih progressive wave yang bergerak and then interact to each other, kita nak tengok apakah kesan pada resultant displacement bagi gelombang yang terhasil. Okay, pada mana-mana titik. Okay, yang mana resultant displacement tu adalah sebenarnya hasil tambah. Okay, so dia adalah hasil tambah. Okay, this is another keyword, vector sum. Okay, hasil tambah siapa? Hasil tambah individual displacement. Okay, so kalau kita boleh keluarkan satu maths expression. Okay, resultant displacement ini adalah merujuk kepada gelombang yang terhasil, okay, iaitu Y. Okay, dan di mana individual displacement ni adalah setiap satu wave yang superpose. Okay, so itu adalah kuantiti Y juga. Okay, so ini adalah Y1 and then another is Y2. Okay, so dia sebabkan dia vector sum, so is a Y2. So ini adalah bermaksud individual displacement. Okay, bermaksud secara mathematics expression, resultant displacement as Y, okay, bersamaan hasil tambah individual displacement, Y1 tambah Y2. Okay, analoginya adalah ibarat apa? Okay, analoginya ibarat, okay, sebagai contoh Y1 ni adalah kawan baik seorang. Okay, dia bawa satu idea. Okay, dia bawa satu idea satu. Okay, contohlah ya. Okay, dan dia berkomunikasi dengan kawan yang kedua. Okay, dia bawa idea dua. Okay, jadi bila dua orang berbincang, dia akan menghasilkan satu idea yang paling bernas. So then dia orang jadi bombastic. Idea dia orang sangat bernas. Okay, so dia akan menghasilkan resultant displacement tu adalah ibarat seperti idea yang paling bernas. Sebab itu jugalah kita kalau nak be smart in a topic, tak kisah dalam mana-mana topik, subject physics, chemistry, maths, engineering, you better to learn with others. Okay, bagus sebenarnya belajar seorang-seorang. Okay, tetapi adalah lebih baik jika belajar lebih daripada seorang. Kenapa? Sebab bila kita belajar lebih daripada seorang, kita akan dapat lebih banyak input pengetahuan dan kita punya konten dan kefahaman tu akan lebih meluas. Itu supposedly what happen lah kalau kita study dalam group. Ya, dan harapnya study group tu yang study yang berkesan, bukan bersembang. Okay, so itu adalah analogi untuk principle of superposition of wave, yang mana khusus pada quantity displacement. Okay, so kita akan bezakan antara dua jenis interference. So kat sini kita dah nak fahamkan bila mana interaksi antara dua progressive wave tadi, okay, dan dia menghasilkan satu resultant wave. Sebenarnya dia ada syarat-syarat dia juga. Okay, di mana kita boleh menghasilkan sama ada constructive interference. Okay, constructive ni sekali lagi saya dah mention is membina. Okay, maksudnya interaksi yang membina. Okay, ibarat seperti kita study group yang berkesan. Jadi kalau nak hasilkan idea yang bernas, become more smart persons, more bombastic, more clever, so dia boleh menghasilkan constructive interference. So kita tengok apa syarat-syarat untuk hasilkan constructive interference. Okay, dan kita nak bandingkan dengan disruptive interference. Ini contoh study group yang bersembang je banyak. Pantang dia jumpa kawan dia, baru nak study, niat dia dah baik. Baru nak study, buka buku, study fizik sama-sama. Okay, tapi bila jumpa je, tak jadi pun study, bersembang. Tu kita bagi contoh mereka adalah disruptive interference lah. Jadi mereka kena dijauhkan, kena bersama dengan constructive interference. Okay, so kita sama-sama faham apakah syarat-syarat untuk interference tu jadi membina. Okay, so syarat dia yang pertama, dia occurs
dia berlaku, occurs tu maksudnya berlaku. Okay, berlaku apabila the displacement, okay, bermaksud kita punya displacement gelombang yang utama terhasil oleh two wave that are in the same direction. Okay, bermaksud dua progressive wave tu mempunyai arah yang sama pergerakan dia. Okay, ibarat seperti kalau kita nak study group yang berkesan, kita nak menghasilkan konstruktif punya perbincangan. Setiap orang dalam kumpulan study kita tu mestilah mempunyai hala tuju yang sama. Semuanya nak belajar. Jangan pula ada seorang tersesat, niat yang salah, nak ajak main game. So kat situ dia dah bukan jadi constructive interference lah. Jadi semua orang perlu same direction. Semua orang dalam study group tu perlu ada matlamat yang sama, target yang sama. Okay, so itu syarat dia yang pertama. Okay, banding dengan disruptive interference pula, masa bila dia berlaku? Okay, so it occurs, okay, dia berlaku apabila the displacement, okay, displacement ni refer kepada Y1 dengan Y2, caused by, okay, displacement tersebut disebabkan, ayat tu macam similar dengan konstruktif, okay, disebabkan dua wave yang opposite direction. Okay, opposite direction. Okay, so opposite direction ni mungkin satu wave tu positif. Okay, another wave is negative. Okay, ibarat macam dalam satu group study yang disruptif, yang memusnahkan. Seorang mamat ni datang, dia nak masuk study group, dia nak belajar. Tapi lagi seorang mamat ni pula, dia niat dah salah. Dia bukan niat nak belajar, dia nak niat main game ke, nak ajak buat TikTok video ke. Jadi dia dah mempunyai hala tuju yang berbeza, opposite direction. Jadi termusnahlah study group tersebut. Itu contoh disruptive interference. Okay. Kalau same direction tu pula, contohnya macam kedua-duanya is positif lah. Okay, contoh kedua-duanya positif ataupun kedua-duanya negatif. Same direction. Okay, now kita tengok pula pada contoh yang lain. Apa lagi syarat untuk constructive interference? Okay, syarat dia yang kedua, dia punya beza tu pada penghasilan wave lah. Okay, di mana produce displacement. Okay, ini rujuk pada Y. Okay, so displacement ni adalah hasil superposition. Saya gunakan color merah as the Y. Okay, so displacement yang terhasil, dia punya magnitude of displacement tu adalah lebih besar. Okay, that is larger than the individual displacement. Okay, individual displacement ni refer kepada individual progressive wave, yang mana yang Y1 tambah Y2 tadi. Okay, jadi maksudnya kat sini, kalau kita nak lukiskan satu gambar rajah untuk menunjukkan displacement dia yang berbeza, okay, sebelum dan selepas interaction, kita boleh bayangkan macam ni lah. Okay, so dikatakan pada ayat pertama, untuk hasilkan konstruktif, individu displacement Y1 dengan Y2 tu kena same hala tuju kan, hala tuju yang sama. Okay, jadi kita boleh bayangkan ini adalah Y1. Okay, dia bergerak ke kanan. Okay, dan dia berjumpa dengan Y2. So nampak tak? Y1 dengan Y2 ni dua-dua positif. Positif apa? Positif amplitude. Okay, so amplitude tu adalah ketinggian gelombang ni lah. So ni adalah dia punya amplitude.
Okay, so ini adalah A, kita labelkan. Dan ini another A. Okay, so kedua-dua progressive wave 1 dan 2 ni amplitude dia kena sama. That's why it's in the same region. Jadi matlamat mereka sama. So Y2 ni pula dia bergerak ke kiri lah sebab dia nak interact to each other. Okay, so then bila mana dia interact, apa yang berlaku seterusnya, mereka katakan dia interact dekat titik tengah-tengah ni. Okay, saya labelkan dekat sini lah Okay, mereka berjumpa di sini. Okay, jadi apa yang berlaku pada titik merah tersebut, mereka akan superpose. Okay, bila mana dia superpose, hasil superposition tu akan menghasilkan displacement yang lebih besar daripada individu displacement. So, nampak tak? Dia punya amplitude lebih tinggi. Okay, setinggi mana amplitude yang baru yang terhasil atas superposition ni adalah sebanyak 2A. 2 kali amplitude. Okay. Kenapa kita dapat nilai dia 2 kali amplitude adalah disebabkan kita tahu resultant displacement Y adalah hasil tambah individu displacement. Bermaksud hasil tambah displacement wave 1 tambah dengan displacement wave 2. Okay, jadi kalau we do maths, kita dapat A tambah A lah. So, yang mana A tambah A tu adalah bersamaan 2A. Okay, sebab itulah resultant displacement ni adalah lebih besar. Okay, keyword dia kat sini, kalau dia adalah constructive interference, displacement resultant dia lebih besar, larger. Okay. Right. Dan apa yang berlaku pula selepas mereka dah superpose, dan mereka akan bergerak berasingan. Okay, jadi mereka akan bergerak berasingan. So, cara dia, Y1, okay, dia akan, tadi asalnya dia bergerak ke kanan sebelum interaction. Dan selepas dia interact, dia akan bergerak ke kiri. Okay, dengan amplitude yang asal, A. Okay, manakala Y2 pula, dia akan bergerak ke kanan. Pada asalnya dia bergerak ke kiri kan. Okay, dengan amplitude asal. Okay, ibarat apa analogi? Ibarat Y1 ni kawan baik berjumpa dengan Y2 kawan baik, dua-dua nak study sama-sama. Okay, dan bila mereka study sama-sama, idea tu bukan bombastic. Mereka lebih faham, belajar, mereka lebih pandai. Dan selepas after study group, dia orang masuk bilik masing-masing. So, itulah maksud constructive interference. Okay. Disruptive interference pula, ni seronok ni. Okay, kelakar sikit ni. Sebab bagi disruptive interference pula, okay, di mana apa resultant wave yang terhasil, okay, dia menghasilkan displacement, bermaksud Y. Okay, hasil interaksi tu is the Y. Okay, di mana resultant displacement tersebut is smaller. Okay, lebih kecil. Kalau constructive, dia larger. Kalau disruptive is smaller. Okay, smaller daripada siapa? Smaller daripada individual displacement. Okay, individual displacement ni merujuk kepada Y1 dengan Y2. Baik, kita tengok pada gambar. Okay, kalau disruptive ni dia dah lah dia punya arah dia dah opposite. Okay, bermaksud kalau Y1 ni dia datang dengan positive amplitude ke kanan. Okay, ini adalah amplitude dia positif, dia gerak ke kanan. Dia nak interact dengan Y2, tapi Y2 ni dah matlamat dia salah. Dia dah salah matlamat, dah salah target. Di mana amplitude dia is minus A. Okay, kenapa? Sebab dia berada di bawah paksi x-axis. So, ni adalah Y2. Okay, dia bergerak ke kiri. Dan dia nak superpose, nak berinteraksi dekat titik merah. Okay. Jadi, semasa superposition berlaku, apa yang terjadi adalah Y1 dengan Y2 ni yang mempunyai amplitude yang berbeza. Bila mana kita vector sum kedua-duanya, A tambah dengan minus A, kita dapati nilai superposition tu akan menghasilkan zero amplitude. Tak berkesan, buat kerja sia-sia je. Buang masa.
Jadi amplitude yang terhasil iaitu Y. Okay. Kalau ikut pada prinsipal superposition kan Y adalah hasil tambah individual displacement. Okay. Dan Y1 tu positif, Y2 pula negatif A. So jawapannya adalah kosong. So sia-sia sahajalah mereka interfere each other sebab tak membawa apa-apa kesan yang baik. Okay, contoh macam tu lah destructive, dah nama vocab dia pun destruct. Destruct tu maksudnya macam musnah. Okay, dan apa yang berlaku selepas interaksi, diorang akan patah balik. But then, this is quite interesting sebab untuk Y1 ni, dia akan teruskan bergerak ke kanan dan Y2 ni dia akan bergerak ke bawah. Dia teruskan perjalanan dia. Dia maksudnya macam ibarat dia macam masih meneruskan salah faham tu. Dia masih tidak berubah lah. So Y2 ni masih bergerak ke kiri. Okay, dengan minus amplitude. Okay, dan Y1 ni masih bergerak dengan positive amplitude ke kanan. Dia meneruskan perjalanan dia. Okay, so ini adalah asas how the constructive and destructive interference occur based on the principle of superposition of wave. Okay, so now bila mana kita dah faham di mana superposition tu menghasilkan constructive maupun destructive interference, jadi kat sini kita akan belajar satu konsep di mana apabila dua progressive wave tu interact, okay, kita boleh menghasilkan actually is a standing wave. Okay, standing wave. Standing wave, vocab lain bagi standing ni adalah stationary wave. Stationary bermaksud static. Kenapa dia call static? Sebab wave yang terhasil tu dia nampak seperti tidak bergerak. Okay, so it appears to not travel. Okay, kenapa kita panggil dia standing wave? Adalah disebabkan wave ini appears to not travel. Okay, jadi kalau dalam bahasa fiziksnya, dia adalah sejenis gelombang yang mana wave profile, okay, kita belajar vocab baru, wave profile. Okay, wave profile ni maksudnya gambaran gelombang. Okay, gambaran gelombang. Wave profile tu maksudnya gambaran gelombang. Okay, so dia adalah sejenis wave yang mana wave profile tu tidak bergerak. Doesn't move. Okay, dia tidak bergerak seperti mana gelombang air. Kalau gelombang air kan kita nampak pergerakan gelombang tu daripada hulu ke hilir contoh, daripada hujung ke hujung. Okay, tapi kalau standing wave ni nampak dia macam langsung tak bergerak. Okay, dia tak bergerak melalui medium. Through medium. Okay. Right, dan lepas ni saya akan tunjuk satu video contoh bagi standing wave. Okay, sebelum tu kita fahamkan macam mana dia terhasil. Okay, so how to produce standing wave? Okay, so secara prinsipnya cara untuk kita menghasilkan standing wave, okay, adalah dengan superposekan dua progressive wave. Okay, so syarat dia yang pertama, dua progressive wave okay, perlu superpose. Okay, dan apa syarat-syarat superposition bagi dua progressive wave ni? Kedua-dua progressive wave ni perlulah mempunyai halaju gelombang yang sama. Okay, selain halaju gelombang, frekuensi gelombang pun kena sama. Okay, dan lagi satu adalah amplitude. Okay, amplitude mereka kena sama. Okay, dan syarat yang terakhir, sebabkan interaksi tu dia kena bergerak in opposite direction lah. Okay, so they are travelling
in opposite direction. Okay, barulah mereka akan menghasilkan standing wave. Okay, so saya highlightkan syarat-syarat yang penting di sini. Dia kena sama laju, frekuensi dengan amplitude. Okay, so kita tengok satu video contoh bagi standing wave. Okay, so itu adalah contoh yang paling kita senang nak faham bagi standing wave, iaitu sebenarnya gelombang pada getaran tali gitar. Bukan sekadar tali gitar, tali piano, tali violin. So semua alat yang punya string dan string tu bergetar untuk menghasilkan bunyi yang harmoni, itu adalah sebenarnya in physics is the standing wave. Okay. Jadi, apa yang kita observe sebenarnya pada gambar video tersebut adalah the formation of standing wave, penghasilan standing wave. Okay, kalau perasan ketebalan tali pada gitar tersebut berbeza-beza. Okay, dan bunyi yang terhasil juga berbeza-beza. Okay, untuk bahagian tersebut kita akan masuk kemudian dalam subtopik yang seterusnya 7.6. Okay, jadi sebelum kita masuk kepada aplikasi standing wave untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang tertentu mengikut ketebalan tali, mengikut kelangsingan bunyi, mengikut ketegangan tali. So, semua itu merujuk kepada subtopik yang seterusnya 7.6. Okay, jadi fokus untuk 7.5 ni adalah untuk kita fahamkan dahulu apakah sebenarnya standing wave tersebut. Okay, jadi daripada video yang dah kita perasan tadi, sebenarnya macam mana bentuk standing wave terhasil pada tali gitar adalah daripada superposition antara wave yang berwarna hijau dengan wave yang berwarna biru. Okay, so katakan saya pausekan sekarang. Saya cuba pausekan. Okay, saya ambil contoh dekat point ini. Okay, so cursor saya bergerak dekat point ini. Okay, jadi kalau perasan, gelombang hijau, okay, dan gelombang biru, mereka superpose, dan pada titik ini kita nampak hasil superposition itu, okay, iaitu untuk gelombang warna hijau, okay, saya gunakan color hijau, ini adalah dia punya Y daripada center, okay, daripada center is here. Okay, ini adalah dia punya amplitude. Okay, dan dia superpose dengan Y2 yang berwarna biru. Okay, so di titik ini kita ambil, ini adalah amplitude untuk gelombang 2. Okay, jadi hasil
superposition tu adalah A tambah A yang berwarna hijau dengan warna biru. Dia menghasilkan amplitude resultant yang lebih besar. Okay. Ini adalah hasil dia. Okay, itu adalah contoh saya ambil titik yang pertama lah. Okay, jadi sebenarnya boleh juga have a guess for another location. So maksudnya setiap satu location tu hasil tambah individu displacement adalah sebenarnya menghasilkan our standing wave. Okay, so kita teruskan. Saya cuba postkan kalau dapat. Saya cuba pop. Oh, okay, ni cantik juga. Okay, kalau perasan kat sini, sekali lagi macam mana standing wave itu hasil sebenarnya adalah daripada konsep superposition. Okay, saya nak ambil ke titik kat mana pula? Okay, katakanlah saya nak ambil di sini okay, kat sini. Okay, jadi katakanlah saya ambil titik dekat sini. Right, so mana individual displacement dia? Okay, mana progresif? Progresif tu yang berwarna hijau dengan warna biru. Okay, so ini adalah yang berwarna hijau. So ini adalah dia punya amplitude. Okay, dia berada di bawah lah, di bawah pasti. So katakanlah di minus A. Tadi pun minus A actually. Okay, dan warna biru tu adalah the second progressive wave. Okay, mana dia punya wave kat atas ni? Okay, ini daripada center. So dia punya amplitude is positive lah, positive A. Okay, dan kalau kita nak cari apakah resultant bagi wave tersebut pada titik tersebut, titik di sini, kita tambahkan. Okay, di mana titik kat situ Y adalah Y1 tambah dengan Y2. Y1 adalah yang berwarna hijau, dia adalah minus A. Okay, dan yang berwarna biru tu adalah Y2, positive A. So, jawapan dia kosong. Okay, dan disebabkan itulah resultant displacement dekat titik ini adalah kosong. Betul-betul dekat kosong. Macam tu. Okay, so itu adalah hasil daripada konsep superposition, simple principle superposition bagi menghasilkan standing wave. Okay, dan hasil tu dia berterusan. Sebab itulah kita nampak getaran tu nampak statik. Sebab progressive wave tu dia akan bergerak secara berterusan. Sebab getaran kan, bila getaran tu selagi mana ada string yang bergetar, so selagi itulah dia akan menghasilkan standing wave. Okay, kita sebenarnya tak berapa fokus sangat kepada pembentukan standing wave yang sebenar. Ini adalah secara general. Okay, yang mana secara general dia dua progressive wave yang superpose with the same direction, with the same amplitude and with the same frequency move in opposite direction will superpose to produce a standing wave. Okay, itu adalah cara untuk explain penghasilan standing wave. Okay, dan pada video tersebut juga kita nampak ada satu fenomena yang berlaku di mana wave profile tersebut tidak bergerak. Okay, jadi nampak seperti getaran tu menghasilkan wave yang tidak bergerak. So ini yang kita katakan sebagai waveform. Okay, ini adalah bentuk wave. Okay, waveform bagi standing wave. Okay, dan contoh yang saya paparkan dekat skrin ini adalah salah satu sahaja contoh waveform yang terhasil bagi standing wave. Okay, yang mana ini sebenarnya mempunyai mode 3 Okay, nanti kita akan tengok dalam satu PM berikutnya kenapa mode dia adalah dinamakan N sama dengan 3. Okay, dia ada nama khusus dia sendiri. Starting from fundamental mode, and then first harmonic, and then second harmonic, okay, and then first overtone, and then second overtone. So dia ada nama-nama khusus dia. Okay, jadi sebenarnya paparan ni adalah untuk N sama dengan 3 iaitu third harmonic. Okay, ataupun nama lain dia second overtone. Okay, so untuk video yang seterusnya nanti saya akan explain lebih lanjut untuk penamaan dan frekuensi yang terlibat. Okay, jadi khusus untuk video ni kita fahamkan di mana standing wave itu sebenarnya adalah wave profile yang tidak bergerak. Okay, jadi bila dia tidak bergerak dan dia statik, kita akan kenal pasti bentuk wave tersebut pada dua titik. Okay, titik yang pertama adalah titik knot. Okay, titik knot yang saya tandakan warna merah. Ini adalah titik knot. Knot, 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 knot. So dalam contoh untuk third harmonic ni ada 4 knot. Okay, apa maksud knot? Okay, knot ini simbol dia adalah N. Kita akan labelkan sebagai N. So maksudnya ini N, ini N, ini N,
Ini N. Okay, maksud not adalah zero amplitude. Okay, bermaksud amplitude dia kosong, displacement dia kosong. Okay, kenapa kita tahu dia punya displacement kosong? Sebab kan vertically ini adalah, vertically ni paksi Y. Okay, vertically ni adalah dia punya displacement. Okay, displacement. Okay, paksi Y axis is displacement, which is Y. Okay, jadi kalau kita tengok pada kedudukan not, dia berada di tengah-tengah. Okay, tengah-tengah antara puncak dengan lembah. Okay, di tengah-tengah. Okay, dia tak segaris lurus dan tak apalah Okay, so not ini, dia tidak mempunyai displacement. Okay, so itu dinamakan not. Not tu maksudnya zero amplitude. Okay, dan paksi x axis ni adalah actually is distance. Okay, jarak. Distance ataupun quantity x. Okay, paksi y is displacement y, paksi x is distance x. Okay, distance tu pula adalah jarak daripada origin. Okay, origin yang paling hujung kat sini. Okay, so not ini location dia adalah lambda per 2 lah. Nanti kita akan tengok pada next part. Okay, dan not yang ketiga ni adalah pada lambda. Okay, tu adalah distance dia. Sebab quantity distance tu dapat daripada paksi distance kita boleh dapat quantity lambda. Okay, so next ada satu lagi point yang penting pada standing wave, iaitu point kemuncak dia, iaitu pada anti-node. Okay, ini anti-node, ini anti-node. Okay, kalau perasan dalam paparan gambar rajah ni, dia ada garisan penuh dengan garisan putus-putus. Okay, garisan penuh yang berwarna oranye tu, itu adalah snap, itu adalah string yang sebenar, dan yang garisan putus-putus tu sebenarnya adalah the shadow of the string. Sebab kalau tengok pada tali gitar kan, bila dia vibrate kan, nampak macam ada getaran kan, getaran tali. Sebab tadi dalam video kita perasan nampak macam dia ada satu membentuk loop. Okay, loop L-O-O-P. Okay, maksudnya kat sini ni adalah loop. Kita nampak ni loop, ni loop. Relung, loop. Okay, dalam contoh third harmonic ni kita nampak 3 loops. Ada 3 loops. Okay, so antinode tu adalah merujuk kepada maximum amplitude. Okay, dan simbol antinode adalah capital A. Okay, dia adalah maximum amplitude. Okay, so sebenarnya node ni untuk zero amplitude, dia adalah tempat ataupun location di mana disruptive interference occur. Okay, so ni adalah titik di mana disruptive interference occur. Okay, manakala antinode tu iaitu maximum amplitude tu adalah di mana titik constructive interference occur. Okay, constructive interference berlaku. Okay, so sekarang kita akan berkenalan pula dengan persamaan. Untuk kita tentukan sebenarnya kita boleh tentukan apakah, contohlah soalan saya, apakah amplitude untuk satu titik di antinode. Contoh, saya nak tahu amplitude untuk antinode kita yang pertama. Ni adalah A lah, antinode. Ini pun A, ini pun A. Ada 3 antinode dalam contoh third harmonic. Okay, so saya nak tahu apakah amplitude untuk antinode. Okay, untuk antinode pertama. Sebenarnya, dan juga saya boleh juga mencari sebenarnya pada mana-mana titik pada spring. Titik kat sini ke, titik dekat sini ke, titik kat 3 ni ke, dekat titik yang keempat ke, dekat mana-mana titik. Ini ke, dekat node ke, dekat mana-mana titik, kat sini ke, okay, kat sini ke. So dekat mana-mana titik tersebut sebenarnya kita boleh tentukan apakah amplitude dia. Apakah dia punya amplitude. Kita ada satu pengiraan dan formula untuk tentukan amplitude of a standing wave pada mana-mana titik along the string. Okay, kita boleh cari nilai amplitude dia.
Okay, so kenapa saya labelkan untuk point di atas saja dan kenapa bukan di line putus-putus? Sebab saya fokus kepada tali yang sebenar lah. Sebab sebenarnya amplitude kat atas dan kat bawah ni, contoh saya ambil titik kat satu kat sini lah kan. Ini sebenarnya adalah A yang sama je. Okay, maksudnya A dekat atas dengan A kat bawah sama je nilai dia. Okay, so amplitude tu mestilah daripada garis tengah-tengah string kepada lukisan string yang sebenar. Okay, tengah-tengah kepada lukisan. So, itu adalah amplitude dia. Okay, jadi macam mana kita nak mencari formula untuk amplitude bagi mana-mana titik pada standing wave? Okay, jadi untuk kita dapatkan formula tersebut, okay, saya akan explain video ni kemudian sekejap ya. Okay, so kita boleh gunakan satu formula. Okay, formula dia kita dapat daripada progressive wave. Okay, kita faham kan standing wave tu terhasil apabila dua progressive wave. Okay, sekarang kita buat satu terbitan derivation untuk stationary wave. Okay, so kita buat derivation sikit. So, katakan satu progressive wave. Wave satu kita namakan dia. Okay, wave satu tu Y1. Okay, dia superpose. Okay. So wave satu ni progressive, so jadi kita akan keluarkan progressive wave punya equation, which is A sin omega t. Okay, dan progressive ni katakan dia bergerak ke kanan. Okay, jadi daripada lukisan kita nak hasilkan standing tadi, katakanlah ni Y1, dia bergerak ke kanan. Okay, dia bergerak ke kanan dengan amplitude dia A. Okay, so kalau dia bergerak ke kanan, maksudnya dia kena gunakan minus. Okay, minus Kx. Okay, ini adalah persamaan progressive wave 1. Okay, dan dia berjumpa dengan progressive wave 2. Okay, ini adalah derivation untuk formula for standing wave. Okay, so progressive wave 2 adalah Y2. Okay, di mana gunakan balik progressive wave formula, which is A sin omega t. But now, the progressive wave tu katakanlah dia bergerak ke kanan. Okay, ini adalah Y2. Dia bergerak ke kiri, satu kanan. So, ni dengan amplitude A. Okay, kedua-dua amplitude A hijau dengan purple ni kena sama nilai A dia. Okay, dan since dia bergerak ke kiri, so kita akan gunakan plus Kx. Okay, so then apa yang berlaku pada mereka? Mereka akan superpose. Okay, mereka akan interact. So plus tu maksudnya dia nak superpose, interaksi. Okay, bila mana dia superpose, okay, according to the principle of superposition of wave, superposition. Okay, di mana formula bagi superposition adalah okay, Y untuk resultant wave adalah hasil tambah Y1 tambah Y2. Okay, jadi kita akan buat maths. Okay, so Y adalah resultant displacement hasil adalah hasil tambah Y1. So Y1 adalah persamaan yang berwarna hijau, which is A sin omega t minus Kx. Okay, dan tambahkan Y2. Y2 persamaan dia is A sin omega t plus Kx. Okay, so kat sini we'll do maths. Okay, so kita ambil satu formula for trigonometry. Okay, kita boleh gunakan konsep trigonometry. Okay, so daripada konsep trigonometry, dia ada satu formula. Okay, di mana formula dia adalah sin A tambah B, okay, adalah macam mana formula dia? Sin A tambah B adalah sin A tambah B adalah sama dengan sin A cos B
tak silap saya sin A cos B tambah sin B cos A sin A tambah B adalah sin A cos B tambah sin B cos A. Okay, kalau dia sin A tolak B plus minus, maksudnya sin A cos B tolak sin B cos A. Okay, kita cuba. Saya pun dah tak berapa ingat dah. Trigono. Okay, saya rasa ini adalah rumus trigonometri lah yang kita boleh gunakan. Okay, jadi dalam rumus kita omega T ni, kita jadikan dia sebagai mungkin dia adalah A lah. Okay, ini adalah A. So, KX ni B. Okay, jom kita cuba. Kita gunakan trigo. Okay, so selesaikan dahulu untuk trigo yang pertama. So, sin A tolak B, which mean sin A, sin omega T, okay, cos KX. So, dia tolak kan? So, tolak sin KX cos omega T. Okay. Dan yang berwarna purple for progressive wave 2 okay, adalah tambah A. Okay, so dia gunakan plus. So sin A tambah B, which is sin A, which is omega T, cos B, which is KX. Okay, tambah sin KX cos omega T. Okay, so apa yang sedang kita buat ni, terbitan dia tak akan ditanya lah dalam peperiksaan, tak akan ditanya dalam soalan. So, ni just untuk kefahaman sahaja. Mana datang formula standing wave. Okay, and then we selesaikan. Kita kembangkan dia. Okay, dan kita tengok kat sini apa yang dia boleh cancelkan ya. Ni boleh cancel ni. Sin KX cos omega T ni boleh cancelkan dengan bawah. Kenapa? Sebab amplitude dia sama. Okay, minus plus kan? So, we do maths. Kita dapat A sin omega T cos KX. Okay, dan yang tinggal untuk wave progressive 2 adalah tambah A sin omega T cos KX. So, ni nampak macam ada dua nombor yang sama lah. Okay, so kita akan tambahkan sahaja. Okay, so maksudnya A tambah A tu adalah 2A lah. 2A sin omega T cos KX. Okay. Dan kita kat sini kita akan susun. Ada cara sikit nak buat susunan standing wave ni. Kita akan susun, ni adalah Y lah. Okay, kita akan susun cos KX ni dia bersebelahan dengan 2A. Okay. 2A cos KX sin omega T. Okay, kenapa kita menyusun cos KX di sebelah 2A adalah disebabkan 2A cos KX inilah sebenarnya kita punya amplitude pada any distance X. Okay. So, inilah formula bagi standing wave. Okay, Y bersamaan 2A cos KX darab dengan sin omega T. Okay, di mana Y ini adalah kuantiti displacement. Okay, so kita tengok dalam gambar. Manakah kuantiti displacement? Okay, ini adalah kuantiti displacement. Pada part C, Y axis displacement. Okay, dan A ini maksudnya adalah amplitude, okay, ataupun maximum amplitude bagi individual wave. Okay, tetapi 2A adalah maximum amplitude of standing wave. Okay, so saya akan definekan. A yang kecil tu, A sendiri tu, A tu adalah maximum amplitude untuk individual progressive wave.
Okay, manakala 2A ni pula, sebenarnya kan kita dah tambahkan amplitude dengan amplitude. So, sebenarnya dia adalah maximum amplitude bagi standing wave. Dan untuk kita tahu apakah amplitude yang bukan maksimum nilai dia, so kita akan gunakan formula 2A cos kx. So ni maksudnya adalah amplitude pada mana-mana titik along the standing wave. Amplitude of standing wave at any point. So sekarang kita akan tengok satu contoh sebenar untuk wave yang terhasil from the simulation in the experiment. We can see what's happening. I'm driving the loudspeaker with an amplifier attached to an oscillator. The volume of the amplifier determines the amplitude, so how much the woofer is moving up and down, and the oscillator I then use to determine the frequency, which is how many times per second it moves up and down. And as you saw a minute ago, the other side of the spring is attached to a clamp. I can change the frequency. This is about 5 hertz going up to, this is something like 10 hertz, 9 hertz or so. So 9 times per second going up and down. Or I could go the other way. I can go back down to 5 hertz. That's 5 hertz right there. Or I can go all the way down, for example, to 1 hertz. So this is moving up and down and back up again 1 time per second. So this is the whole system again. I'm now driving it at something like 5 hertz, 5 times per second, and I'm going to increase the frequency bit by bit. This is maybe 6, 7 hertz, up to 8, 9 hertz. And suddenly you'll see when we hit 11 hertz, which I've already found out to be a magic number, what will happen is that the string will suddenly behave differently. This is 10 hertz, and this is 11 hertz right here. So you can see now, we'll freeze this. The string is in what's called its first mode of vibration. This is the frequency, 11 hertz, for this particular string in this particular setup. This is the frequency it wants to resonate at, the lowest one, this 11 hertz, so 11 times per second. What you can see is that even though we haven't changed the amplitude, the amount that the driver, the woofer, is moving up and down, the amount that the string is moving up and down in the middle has changed dramatically. And that's because it wants to ring at this frequency. So itu just contoh pengenalan untuk penghasilan wave bagi standing wave from the two progressive wave. Jadi konsep yang kita boleh briefkan juga di sini adalah di mana kalau kita boleh labelkan ini adalah not, ini adalah not. So dalam contoh ni, ambil contoh for an infinite uncounting number of standing wave. Contoh saja. So ni adalah another knot. This is another knot. Dan di sini adalah the anti-knot. Anti-knot, 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 anti-knot. And the last bit is anti-knot. Just contoh kenapa dia buat macam putus-putus garisan di belah kanan hujung ni adalah just nak beritahu yang actually is having more than 6 loops. Dalam contoh ni dia ada almost like 6 loop. So konsep yang kita boleh nampak di sini adalah jarak antara anti-knot yang bersebelahan. Vocab ni adalah adjacent, A-D, J-A-C-E, anti. Adjacent ni maksudnya bersebelahan. Anti-knot yang bersebelahan. Kita ambil contoh. Anti-knot di sini dengan anti-knot ni. Contoh dua anti-knot tersebut. Jarak antara mereka is separuh from the wavelength. Kenapa separuh daripada wavelength adalah disebabkan satu cycle yang lengkap. So daripada A sampai the next second A,
Okay, ini adalah lambda. Okay, kalau kita nak kirakan satu cycle, kita akan ambil 4 kuadran. Okay, jadi satu loop ni sebenarnya kita ada 2 kuadran. Okay, so katakanlah saya ambil daripada hujung ni. So ni adalah satu kuadran. Okay, so satu loop ada 2 kuadran. Okay, ni adalah second quadrant. Okay, ini adalah the third quadrant. Ini adalah fourth quadrant. Okay, bermaksud jarak daripada A yang pertama sampai A yang paling hujung untuk kuadran yang keempat. So, ni adalah jarak daripada A yang pertama sampai A yang kedua ni, iaitu jarak pada kuadran yang paling hujung. 4 ni sebenarnya adalah satu cycle. Okay, jarak ini sebenarnya adalah satu lambda. Okay, ini adalah satu wavelength, satu lambda. Okay, jadi kita nampak di sini jarak antara A dengan A yang ketiga ni, dia bukanlah bersebelahan sebab dia ada A yang tengah-tengah kan. A yang dekat tengah-tengah. So, dia bukanlah adjacent antinode. Okay, tetapi adjacent antinode tu adalah lambda per 2. Okay, maksudnya kalau saya ambil, okay, katakan antara A ni dengan A di sini, so ini adalah lambda per 2. Okay, so kita ada banyaklah lambda per 2. So, ini adalah lambda per 2. Ini juga lambda per 2. Ini juga lambda per 2. Dan seterusnya sampai ke hujung. Bermaksud jarak antara adjacent antinode adalah lambda per 2. Okay, dan sebenarnya bukan sekadar jarak adjacent antinode, tetapi jarak untuk adjacent node juga. Okay, jarak untuk adjacent node. Okay, juga adalah separuh wavelength. Okay, so kita ambil contoh node ini dengan node di sebelah dia. Okay, so ini adalah lambda per 2. Okay, dan di sebelah dia juga adalah lambda per 2. Kenapa? Sebabkan jarak satu wavelength for the node is actually 4 kuadran. Okay, jadi katakan ini adalah kuadran yang pertama. Kita fikirkan node pula sekarang. Okay, saya padam dulu kuadran ni. Kita kena kira kuadran. Kita cukup 4 kuadran, maksudnya satu wavelength. Okay, so ni adalah kuadran 1. Satu loop ada 2 kuadran. Kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Okay, maksudnya jarak antara node yang pertama sampai node yang ketiga ini baru lambda. Okay, ini adalah satu cycle. Okay, dan separuh daripada dia tu adalah lambda per 2 lah. Okay, ini juga adalah lambda per 2. Okay, dan apa pula jarak antara dua node dengan antinode yang bersebelahan? Okay, so jarak antara adjacent node and antinode. Okay, saya gunakan color lain, highlighter biru. Okay, so katakan saya ambil belah kanan pula katakanlah saya jarak N dengan A. Okay, so kita labelkan N dengan A tu ni adalah jarak dia lah. Okay, so berapa jarak X tersebut? Okay, so jarak N kepada A is actually lambda per 4. Okay, kenapa? Sebab jarak antara dua adjacent node, okay, contoh node dengan node sebelah ni kan lambda per 2 kan. Okay, konsep dia adalah lambda per 2 kat sini. So since ini adalah lambda per 2, jadi separuh daripada lambda per 2 tu semestinya lambda per 4. Okay, jadi konsep node dengan antinode yang bersebelahan adalah lambda per 4. So ini semua lambda per 4. Ini lambda per 4. Ini lambda per 4. Dan habislah sampai banyak sangat lambda per 4 dalam satu contoh ni. Okay. Right, the last concept yang kita boleh going through adalah perbezaan LO yang terakhir. Okay, so LO yang terakhir ni adalah untuk kita buat comparison antara progressive wave dengan standing wave. Okay,
So, gambar rajah yang pertama yang belah kiri untuk itik yang sedang berenang di ocean wave ini adalah gambar rajah bagi progressive wave. Okay, dan gambar rajah gitar yang kita baru tengok video tadi, itu adalah standing wave. Okay, so apakah perbezaan yang pertama antara progressive wave dengan standing wave? Okay, so obviously adalah pergerakan lah. Kalau progresif, nama lain dia kan travelling wave. Okay, bermaksud kalau progresif, wave profile dia bergerak. Okay, kalau tengok pun gelombang air ni, okay, nampak gelombang air ni pun dia bergerak kan. Dia bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, so nampak, kata ambil kat sini, nampak dia bergerak. So dia gerak daripada kiri sampai ke kanan. Tu wave profile dia bergerak. Okay, kalau standing wave pula, dia punya wave profile stationary. Okay, dia tidak bergerak. Right, so perbezaan yang kedua. Okay, untuk progressive wave, disebabkan wave profile dia bergerak, kita katakan semua partikel dia vibrate dengan amplitude yang sama. All particles vibrate dengan amplitude yang sama. Okey, tetapi untuk standing wave pula, partikel antara dua adjacent node vibrate dengan different amplitude. Between two adjacent node ataupun adjacent antinode, dia vibrate dengan different amplitude. Okay. So seterusnya disebabkan bagi progressive wave, semua partikel tu vibrate dengan amplitude yang sama, jadi dia punya phase untuk partikel tersebut dia berbeza. Okay, neighboring particles vibrate with different phases, fasa yang berbeza. Okey, dan disebabkan untuk standing wave, partikel dia vibrate dengan different amplitude, jadi fasa mereka adalah sama. Okay, particles between adjacent nodes vibrate in the same phase. Okay, so seterusnya untuk progressive wave, obviously kalau macam gelombang air, semua partikel bergerak. Okay, tetapi kalau standing wave, ada point tertentu yang partikel tak bergerak, iaitu di node. Okay, particles dekat node, iaitu pada zero amplitude, dia tak bergerak. Okay, so apa kesannya pada progressive wave? Dia penghasilan dia adalah daripada disturbance, produced by a disturbance. Okay, disturbance in a medium. Okay, macam mana pula penghasilan bagi standing wave? Kalau progressive wave, keyword dia disturbance. Okay, tapi kalau standing wave, keyword dia adalah superposition. So, dia produced by the superposition. Okay, dan yang terakhir dari segi energy transfer, untuk progressive wave, dia boleh transfer energy. Okay, sebab dia bergerak. Okay, manakala kalau standing wave, dia tak
transfer energy. Okay, tapi dia just stay at a place. It does not transfer the energy. Okay, so untuk itu kita dah habis dah subtopik 7.5.